Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua tingkatan 5? Pada hari ini, hari Jumaat bersamaan dengan 26 hari bulan 2 2021, insya-Allah kita akan masuk bahagian tajuk bahagian Al-Quran, tajuk yang kelima, pelajaran yang kelima, dengan tajuk memahami keutamaan dalam tindakan. Tajuk pelajaran yang kelima ini, tajuk dia ialah memahami keutamaan dalam tindakan. Baiklah murid-murid, untuk bidang Al-Quran pada kali ini lebih kepada bacaan dan kefahaman. Kita akan baca surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal hajj وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 di dalam Al-Quran, ayat 19 hingga 20. Baiklah murid-murid, Ustaz cuba baca maksud ayat. Aja'altum siqayatal hajj, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram itu, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wajahada fi sabilillah, serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka, yakni yang bersifat demikian, tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Allazina amanu wa hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Sebab turunnya ayat ini, menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minum kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat tersebut. Okey. Maksudnya ada beberapa orang sahabat ni dia duduk berbincang lah selepas pembukaan Mekah dia nak buat apa. Okey. Ada yang sahabat kata dia ni nak bagi minum air kepada orang yang menunaikan haji. Bagi minum kan. Ada juga yang sahabat nak mengimarahkan masjid, Masjidil Haram. Lepas tu ada juga sahabat yang kata dia nak berjihad di jalan Allah. Tapi semua sahabat-sahabat ni dia berbincang dengan suara yang kuat di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh Sayyidina Umar. Dengan kata lainnya, Sayyidina Umar tegurlah, kenapa kamu bising sangat ni, berbincang tinggi suara sangat ni dekat sebelah mimbar Rasulullah ni. Maka Sayyidina Umar pun pergi mengadu benda ni kepada Rasulullah. Masa mengadu tu turunlah ayat yang kita baca tadi. Okey, maksud fiqh uluhiyat. Fiqh uluhiyat ni apa yang dimaksudkan dengan fiqh uluhiyat? Fiqh uluhiyat. Okey. Fiqh uluhiyat bermaksud mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Okey, fiqh uluhiyat ni maksudnya kalau kita ada banyak benda nak kena buat, kita kena dahulukan dulu perkara yang sepatutnya kita buat. Mengikut prinsip hukum syarak. Okey, mari kita teruskan lagi. Okey. Apa ya okey, mari kita teruskan lagi. Okey. Prinsip asas dalam fiqh aulawiyat. Okey. Bersumberkan dari syarak, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak, mengambil kira keperluan semasa dan setempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi, mengambil kira tahap keupayaan individu. Maksudnya macam ni, fiqh aulawiyat ni ialah perkara yang kita mesti utamakan dulu. Sebagai contoh, Ustaz datangkan contoh. Okey, bila kita sedang bercakap dalam kelas, bercakap dalam kelas, tiba-tiba cikgu datang mengajar dan cikgu bercakap di hadapan kelas, maka kamu semua, kita sebagai seorang murid kena berhenti bercakap. Kita kena fiqh aulawiyat kepada percakapan guru. Maksud kita kena berhenti dan kita fokus kepada percakapan guru. Itu contoh fiqh aulawiyat. Okey, satu lagi contoh yang lain. Contoh, kita nak pergi keluar ke mana-mana lah. Contoh, tiba-tiba orang azan. Okey, orang azan asal lah, waktu asal lah sepatutnya kan. Maka fiqh aulawiyat di situ, kita perlu solat asal dulu, baru kita boleh pergi tempat mana, baru kita pergi mana-mana. Kita mengutamakan apa yang perlu dulu. Okey, itu contoh lah. Contoh. Okey, seterusnya kita masuk kepada pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam kehidupan kita. Okey, di sini bidang pelaksanaan fiqh aulawiyat Ustaz bahagikan kepada tiga perkara. Yang pertama, fiqh aulawiyat kita tentang ilmu dan pemikiran. Yang kedua, fiqh aulawiyat kita terhadap amalan kita. Yang ketiga, fiqh aulawiyat terhadap tuntutan syarak. Ada tiga. Yang pertama dengan ilmu dan pemikiran kita, yang kedua dengan amalan, dan dengan tiga ialah tuntutan syarak. Kita pergi satu persatu. Okey, untuk ilmu dan pemikiran.
Okey, prinsip ilmu mesti kita mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Maksudnya, sesuatu ilmu tu kita kena berusaha dulu untuk dapatkan ilmu. Itu adalah fi'l aulawiyat yang utama. Itu adalah perbuatan kita yang utama berbanding kita terus melaksanakan sesuatu amalan. Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan tanpa kita tak tahu nak melakukan macam mana, lebih baiklah kita belajar dulu cara-cara nak melakukan amalan tu. Itu maksudnya. Okey, contoh aplikasi Ustaz bagi tahu kat sini. Okey, yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Mana kita nak kejar dulu? Nak kejar ilmu fardu ain dulu ke ataupun nak kejar ilmu fardu kifayah? Dua-dua kena kejar, tapi fiqh aulawiyat mesti kejar ilmu fardu ain dulu. Contohnya, mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Sebagai contoh, kita kena belajar dulu ilmu solat kita daripada kita duduk belajar benda yang tidak fiqh aulawiyat, benda yang tidak penting lagi. Fiqh aulawiyat bermaksud kita memberi keutamaan. Contoh, kita nak belajar buat kek dengan belajar ilmu solat. Dua-dua ilmu bagus. Ilmu buat kek tu ilmu fardu kifayah, ilmu solat ni ilmu fardu ain. Tapi kita ni tak pandai lagi, tak lebih arif lagi tentang solat kita. Maka lebih aula lagi fiqh aulawiyat kita belajar ilmu fardu ain dulu, yang solat tu dulu. Okey, yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Okey, contohnya mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Okey, contoh macam ni. Kita dalam kita nak belajar ilmu fardu kifayah, yang mana lebih aula dulu? Kalau kita sebagai seorang murid SMKPK setapak yang perlu kepada ilmu Braille, okey, adalah lebih aula kita belajar ilmu Braille dulu berbanding kita belajar contoh belajar melukis. Tapi tak salah Ustaz kata ilmu melukis pun penting, tapi perlu kita belajar dulu ilmu Braille kita biar perkemas dulu. Itu contohlah. Itu contoh yang mana lebih aula. Lepas kita dah belajar itu, baru belajar yang lain, baru yang mana lebih utama dulu. Okey, seterusnya yang tadi adalah Ustaz terangkan tentang fiqh aulawiyat dari segi ilmu dan pemikiran. Okey, yang kedua, kita pergi kepada yang kedua, fiqh aulawiyat dari segi amalan. Okey, prinsip ilmu mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Okey, contohnya macam ni. Kita mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Okey. Contohnya, mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Maksudnya, nak buat sedekah dulu ke nak gotong royong dulu? Oh, rupanya dalam masyarakat tu ramai orang yang susah, maka kita bersedekah dulu. Itu contoh fiqh aulawiyat dalam amalan. Okey, sebagai contoh lagi, Ustaz bawakan mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Okey, contohnya mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyakkan amalan sunat untuk peribadi. Sebagai contoh macam ni, kita ada program sekolah. Contoh Ustaz bagi contoh di dalam aspek sekolah. Okey, kita ada program motivasi sekolah lah, contoh. Okey, contoh.
ataupun kita ada perhimpunan. Katakanlah perhimpunan tu dibuat selepas solat Zuhur. Okey. Jadi fiqh aulawiyat di sini solat Zuhur dulu sebab itu adalah fardu ain. Okey, benda yang wajib kita perlu buat solat Zuhur. Lepas tu masa dah suntuk, kena syak pukul 2 pergi berhimpun. Maka terus pergi tapak perhimpunan. Daripada kita duduk solat, contoh kamu lepas solat Zuhur kamu nak buat solat sunat rawatib lah contoh, tak ada masalah, bagus kalau sempat buat. Tapi contohnya kalau kamu nak buat solat rawatib tu menyebabkan kamu lewat ke tapak perhimpunan, maka lebih aula lagi ke tapak perhimpunan itu. Itu maksud Ustaz. Jadi kena faham konsep di sini. Apa ada lagi contoh-contoh yang kita cuba fikir sendiri, apa contoh-contoh yang sering berlaku dalam kehidupan kita. Okey, yang ketiga ialah tuntutan syarak. Fiqh aulawiyat daripada tuntutan syarak. Okey, prinsip ilmu mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang. Maksudnya dalam hukum syarak yang mana kita nak fiqh aulawiyat dulu. Okey, contoh macam ni, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Sebagai contoh, kita duduk sibuk tentang buat amalan sunat, tapi amalan wajib kita tidak jaga. Itu salah. Sepatutnya kita kena jaga dulu amalan wajib kita. Sebagai contoh, bila waktu solat, kita kena segerakan solat yang wajib dulu, berbanding kita nak buat usrah ke, nak berjumpa ke, nak apa ni, nak buat program biasa-biasa ke. Maksudnya buat okey dari segi syarat, contohnya macam ni, kita kena buat yang fardu ain dulu, berbanding dengan fardu kifayah dari segi syarat. Contohnya macam ni, kita kena segerakan yang wajib dulu berbanding kita buat yang sunat. Contoh, nak lewat dah ni, nak solat hajat. Sedangkan solat Zuhur tak solat lagi. Sepatutnya kena solat Zuhur dululah. Itu tuntut syarat dulu. Okey, sebagai contoh yang lain lagi, mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Contoh macam ni, kita ada harta banyak, jadi kita ni duduk fikir nak bersedekah, zakat kita tak bayar lagi. Tak boleh macam tu. Kita kena bayar zakat kita dulu, lepas tu nak bersedekah baru bersedekah. Okey, seterusnya Okey, Ustaz harap semua dapat faham setakat mana yang Ustaz terangkan tadi. Sebagai contoh, Ustaz datangkan contoh lain lagi. Okey, mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Contohnya mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Maksudnya macam ni, ibu kita duduk beriktikaf dalam masjid contoh, tiba-tiba ibu kita call, "Mat, kamu duduk kat mana? Tolong balik sekejap, bawa mak pergi klinik." Jadi yang fiqh aulawiyat sebenarnya bawa mak tu pergi klinik dulu tu, itu adalah lebih afdal, lebih fiqh aulawiyat lagi berbanding kamu beriktikaf seorang-seorang, beriktikaf untuk sendirian kamu di atas masjid. Itu contoh. Okey. Yang ketiga ialah menguasai akidah berbanding dengan perkara syariat. Maksudnya macam ni, dalam pendidikan Islam kita ada banyak. Kita ada fiqh, kita ada hadis, kita ada fiqh dengan hadis tu, Al-Quran dengan hadis tu tak apa, itu memang benda penting. Ni benda seperti akidah dengan syariat. Contoh macam ni, kita kena jaga akidah kita dulu. Itu adalah fiqh aulawiyat, berbanding kita nak sibuk-sibuk nak buat solat hajat berjemaah ke, nak buat tahlil berjemaah ke. Itu salah. Tak salah benda tu kalau kita nak buat tahlil ke, nak buat solat hajat berjemaah, tetapi kita kena jaga dulu akidah kita. Kalau kita buat
seorang tu buat amalan-amalan sunat tu sekadar untuk riak, itu dah melanggar akidah kita. Itu kena hati-hatilah. Okey, itu adalah contoh yang Ustaz bawakan. Okey. Seterusnya, okey, Ustaz nak terangkan kepada murid-murid tentang perkara pokok asal, ialah perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perkara cabang pula ialah perbincangan kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum, pelaksanaan solat berjemaah dan sebagainya. Contohnya, mempelajari asas-asas akidah Islam terlebih dahulu sebelum kita mempelajari asas-asas fiqh. Maksudnya kita kena belajar akidah kita dulu biar mantap, biar faham dulu, baru kita nak belajar tentang fiqh macam mana, solat, i'tikaf macam mana. Akidah kita kena betul dulu. Itu yang pertama. Okey, jadi fiqh uluhiyat terbahagi kepada 3 yang penting. Yang pertama, pemikiran, ilmu dan pemikiran. Yang kedua, amalan. Yang ketiga, dari segi tuntutan syarak. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan fiqh uluhiyat terhadap individu dan masyarakat. Apa kepentingan fiqh uluhiyat sebenarnya ni? Okey, kat sini Ustaz cuba bawakan 6. Yang pertama, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Okey. Yang kedua, membuahkan hasil kerjaya yang berkualiti dan efektif. Okey, yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat. Maksudnya dia seimbang, bukan duduk kerja yang orang sunat je, yang wajib tak buat. Itu salah. Okey, seterusnya yang keenam ialah mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada pengajaran ayat. Okey, sebagai seorang Islam, sebagai kita ni umat Islam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Kalau kita tidak beriman, kita solatlah macam mana sekalipun, kita beribadahlah sebagaimana sekalipun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tetap tidak beriman kepada Allah Taala. Sebagai contoh, orang tu solat dengan niat nak menunjuk-nunjuk, orang tu sedekah dengan niat nak menunjuk-nunjuk, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Okey, maksudnya ibadah dia tidak dapat dicapai dengan baik, mungkin tidak akan diterima oleh Allah Taala. Itu yang pertama, pengajaran ayat daripada surah At-Taubah ayat 19 hingga 20 ni. Okey, yang kedua pula, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Kita sentiasa perlu bermuhasabah diri, perlu berhijrah. Kalau hari ni kita rasa kita tak kurang baik, maka kita kena berhijrah esoknya dengan supaya kita menjadi orang yang baik. Dan begitulah seterusnya. Dan yang keempat, pengajaran ayat ialah kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran di hari akhirat. Okey, jadi itu sahaja yang
Ustaz nak cuba sampaikan di dalam tajuk yang kelima, memahami dalam tajuk yang kelima ini, dengan tajuk memahami tuntutan memahami keutamaan dalam tindakan ataupun fi'l aulawiyat. Okey. Jadi jadi untuk kelas kita pada hari ini, Ustaz harap murid-murid dapat menjawab soalan-soalan yang Ustaz cuba berikan. Okey. Nanti Ustaz akan berikan di dalam Google Form. Google Form. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.